Tapi pelaman. Pagi ini. Jadi saya persilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ini pegawai Tunas di Serian. Dia banyak membantu saya nih, Mr. Jason. Semua kamu kenal dia mungkin. Ya. Terima kasih itu Azli. Ini artis ya? Jadi artis ya. Jadi dia juga memain peranan besar dalam industri kapal sawit di Serian ni lah. Encik Azli. Dia dulu Encik Matthew sudah pindah kan. Jadi Encik Azli sudah incas di bahagian 3 tadi tu. So untuk memendekkan cerita, saya introduce kami orang dulu lah. Nama saya Doni Dwi, berasal dari Belaga. Sekarang ini kerja dengan Solidaridad dan fokus pada kelapa sawit lah kalau di Sarawak. Ini pegawai itu yang incas untuk bahagian sawit di Serian juga, mereka dua. Saya letak dia, mereka dua perempuan, saya letak dia dua sekali lah. Kalau lelaki nanti satu orang, seorang tu jaga di bau. Dia terdapat datang ni hari ada komitmen lain, Encik Rachel. Jadi program kita ini dulu ada ini owner kebun ini ada dulu. Kami punya bos dari India datang yang Dr. Suresh dulu. Ada gambar di depan di kebunnya. Jadi dia tunjukkan itu bukan di sini dia tunjuk di luar negara. Ini kebun di Malaysia di Serian. Jadi orang di luar pun boleh nampak. Jadi kami Solidaridad ini merupakan NGO yang support kelapa sawit. Kami bukan yang bloket lah. Kami support dari segi apa? Nombor satu, kami support dari segi knowledge dan skill, dari segi kemahiran dan pengetahuan dalam sawit. Itu kami punya tugas. Lepas itu dalam marketing, dia tidak nampak market di lokal, kami buat market di luar. Kalau lah, macam cerita selalu kamu dengar tu, orang di luar negara dia selalu mengkritik sawit. Dia kata orang hutan kena bunuh, jadi sawit banyak deforestation macam itu. Jadi kami semua benda itu kami compile, lepas tu kami overcome balik. Kami menjawab orang yang mengkritik. Sebab itu peranan kami yang paling besar di luar. Lepas tu ada juga orang mengkritik sawit ini di luar, dia letak produk dia. Jangan beli produk sawit. Orang putih buat, European Union, ya NGO tu buat dari satu company, dia letak di logo dia di luar sana, di luar negara. Lepas tu dia letak di market produk itu. Jadi NGO macam Solidaridad, dia terus tangkap itu jenis produk itu, dia gambar, lepas tu dia saman itu pengeluar produk itu. Jadi pengeluar produk itu pula tarik balik dia punya logo tu yang mengatakan sawit tidak bagus. Jadi di situ kejayaan yang kita ada lah di luar negara. Jadi macam dulu, ini cerita betul lah, kita punya politik di luar negara sana masa Tun M dulu tidak lama jadi Perdana Menteri, dia mengkritik India secara terang-terang. Lepas tu India pull out, tidak mau beli sawit di Malaysia. Lepas tu harga dia turun masa itu. Jadi Solidaridad juga berusaha masa itu, dia ambil balik tindakan. Lepas tu dia akan overcome balik dengan MOU dari bawah sampai ke atas. Saya pendekkan cerita lah, banyak dia punya nama-nama dalam. Lepas tu baru India mula beli balik. Apabila dia mula beli balik, sudah harga yang okey sudah sekarang kan. Ada senyum je dah. Dalam situasi sekarang harap-harap harga sawit ni macam inilah. Dia turun sikit, lepas tu dia naik balik. Produk macam itulah, memang semua produk dia boleh naik turun. Macam itu dah. Jadi kita punya usaha lagi untuk terus pergi Serian. Kita buat modus operandi, kita pilih satu demonstration plot yang Encik Madiot ini ada sini. Ini kita namakan dia demonstration plot. Tapi saya mau tanya dulu persetujuan dari dia. Boleh ke ini area kami angkat jadi tempat demo? Itu tanya owner dia. Sebab cara di luar negara sana pun sama. Kita tidak dapat cover semua ini. Kita lantik dulu satu tempat demonstrasi plot, nama dia. Jadi sinilah tempat orang belajar, sinilah tempat kami menyalurkan semua maklumat-maklumat baru. Dari segi latihan,
dari segi pengetahuan baru, dari segi macam-macam lah. Duit sejak tidak bagi secara direct. Tiada itu dalam kami punya skop, tiada. Terus terang bagi tahu tiada bagi duit direct subsidi, tiada. Kami akan menolong dari benda yang kira macam ada impak dia. Maksud dia ada impak kalau kita apply dia dalam ladang, mungkin kita punya buah steady, kita punya pokok steady. Jadi apabila pokok ada buah semua, dia sana dia punya hasil tu panjang lah. Itu kita nama dia lestari ataupun mapan ataupun sustainable. Kita fokus itu sustainable. Jadi dia punya ladang ini kita akan buat tag dia lawa lah. Ada kalau tepi sungai ada dia punya tu signboard apa tuju dia. Kalau di tempat masuk sana apa tuju dia. Kalau di tempat yang kira macam ada buffer zone tu, kita akan bagi tag dah. Kita bantu di segi tu, kita akan beritahu. Jadi ada signboard besar nanti di depan sana, pacak sana lah. Bila tanam, bila dia punya buah, tahun berapa apa semua, dia punya rekod ada. Jadi kita bantu dari segi rekod keeping dia, kita bantu dari segi, contohlah, kalau kita tengok dia punya sawit sekarang, cantik sudah tinggi mungkin 11 tahun. Tapi kita tengok dia punya daun lagi. Tapi kita tengok dia punya buah. Situ kita akan analisa tu. Dia punya buah macam mana, dia punya daun macam mana, dia punya pokok macam mana. Lepas tu kita akan tengok bagi maklumat yang terbaik untuk dia jaga, kalau boleh satu-satu sawit, pokok sawitnya lah. Itu standard yang international buat tu. Kita ada MPOB juga, kita akan gabung semua maklumat tu, yang terbaik kita apply. Jadi dia punya ini senang untuk kita panggil orang datang, kita demo di sini. Macam itu. Kalau orang yang di luar sana kan, jiran-jiran mungkin macam, macam mana mau jaga sawit ini ya? Sini datang pergi tempat dia ni. Kita akan tunjuk ini cara dia. Kursus kah ini? Ya. Kalau macam cara angkat buah kan, guna ini. Yes. Dia akan boleh demo dengan jiran-jiran tu. Yang jiran-jiran tu pula di luar sana kita punya continuous engagement. Kita akan panggil dia orang datang, bukan serentak lah. Kalau ada COVID ni macam dia terdapat banyak lah. Tidak orang management suruh kita kumpul ramai-ramai. Yang paling macam ini okey, boleh terima. Kalau skala kecil, kalau dia beratus tu susah sikit nanti, tiada yang bertanggungjawab dengan kesihatan orang tu, ada COVID ke semua. Jadi kita buat dia slow-slow dulu, dari mula sampai itu, sampai ke terus-terus dia. Program ini kita nama dia Niskop. Niskop ini masih ingat? Dia jaga climate, dia jaga environment semua tu. Itu nama dia Niskop. Jadi projek ini kita ada sudah demonstration plot. Lepas tu yang disebut oleh Jason tadi yang 15 orang itu. Skop kurang lebih lah macam sama menuju macam MSPO lah. Yes, yes. Alam sekitar. Yes. Yang dia sebut tadi tu yang 15 orang tu, macam mana kita mau apply demonstration plot ini pergi ke tempat lain. Jadi kita panggil yang 15 leader, antara leader yang datang ini. Terima kasih banyak sebab kamu, kita macam volunteer lah kamu datang ini kan, sukarela. Apabila sukarela, maksud dia ada komitmen untuk faham itu industri sawit betul-betul. Lepas tu nanti akan datang tolong orang lain. Macam tu cerita dah. Jadi yang maksud dia aplikasi yang 15 orang itu, yang 15 orang itu adalah ketua. Ketua itu ada sawit kan? Semua ada sawit. Jadi sawit tempat anda itu nanti, itu pun dijadikan sebagai tempat orang belajar di sekeliling. Jadi 15 ini akan dilatih, akan di train semua macam. Lepas tu dia akan apply pergi dia punya jiran lagi. Macam itulah cerita dia. Macam multi level marketing. Kita ajar di atas, dia akan kembang. Dia supaya ada semua orang yang ada sawit, dia akan ada maklumat yang standard. Lepas tu di hujung program nanti dia punya hasil tinggi, dia punya pengurusan sawit bagus, semuanya pun pergi sustainability. Itu cerita dia. Jadi benda yang macam spesifik yang kita bawa nanti, contohlah, saya bagi contoh ada 4 yang kita dalam rancang. Nombor 1,
bagi latihan macam mana cara membaca. Nombor satu. Kita buat yang simple. Yang kamu memang buat juga, tapi kita ambil gambar kamu nanti, kita akan buat dia dalam laporan cantik, kita hantar pergi luar negara. Itu yang beza dia dengan yang kamu buat biasa. Tiada channel, tiada saluran. Kalau sini, kita akan direct ambil ini, kita balik office, kita buat report. Dia memang pergi HQ. Dari HQ akan lawan dia orang punya NGO yang di luar tu. Nombor satu, membaca. Nombor dua, macam cara ambil buah. Harvest, itu pun kita belajar. Dari tinggi sawit macam mana sampai ke tinggi macam ini. Itu akan kita belajar. Yang ketiga, pengurusan ladang. Pengurusan ladang terlalu luas. Dia boleh dari segi macam mana mau susun pelepah. Dia boleh segi macam mana mau meracun. Dia boleh dari segi macam mana mau catit. Dia dari segi untuk key in data. Dalam handphone itu ada GPS tu, kita akan buat di sistem EPOB. Dalam Solidaridad juga ada data itu di key in. Data itu merekodkan kita punya kerja tentang sustainable di Sarawak. Apabila orang tengok data tu ada, itu proven tu, boleh di present pergi luar negara juga. Semua ada lawan orang luar saja. Nah, bawah ini dia dari dulu orang putih suka mengkritik kita. Dia mengkritik dari jauh, tapi dia tak datang turun sampai sini. Jadi NGO ini Solidaridad, dia lawan orang mengkritik, dia tu ambil melumat sampai bawah, sampai kita ada di kebun dia. Jadi tidak dapat orang menyangkal balik, tidak dapat orang menindas kita. Kita ada bukti. Itu beza ada. Jadi semua tu akan kita channel pergi luar. Yang keempat tadi, kita sudah membaca, kita sudah harvest, kita sudah planning. Satu lagi berkaitan macam mana kita jaga alam sekitar lah. Maksud alam sekitar ni, kita tengok sungai tu macam mana. Kita tengok binatang-binatang, mana yang boleh tembak, mana yang tak boleh tembak. Semua benda tu kamu sudah buat sebenarnya. Cuma dia beza dia, yang kamu buat itu, tiada yang buat dalam bentuk formal. Tiada yang buat dalam bentuk report. Jadi kami datang yang membantu. Kamu buat kerja kamu macam biasa, kami akan support. Jadi kalau saya tengok rata-rata sawit di Serian ini, kita boleh membantu dari segi pengetahuan soil ini. Kenapa saya punya sawit, saya bagi baja-baja, masih je begitu. Juga macam itu. Masih begitu. Bagi-bagi baja lagi, masih lagi buah macam itu. Kita akan boleh buat satu program, kita kaji dia punya tanah. Itu kita boleh bantu. Tanah dia kita sudah kaji, kita tengok bagi keseluruhan dia. Oh, inilah punca dia. Jadi kamu akan tahu akan datang. Sekarang ni saya sebut saja sebab baru bermula. Kalau lama-lama dia akan, ini program 3 tahun kita dengan dia orang ni 3 tahun bersama. Jadi APOB berjalan macam biasa, kami berjalan macam biasa. Tiada gaduh-gaduh lah. Kita support kamu orang juga. Ya, itu tujuannya. Yang sekarang ni dari segi teknikal memang ada, dari segi pengetahuan ada, dari segi latihan ada, dari segi tunjuk ajar ada. Ini demo lagi ada. Dia sudah ada pengalaman, memang ada demo. Tapi memang dia ada juga. Kalau kita pergi demonstrasi plot, kita minta kebenaran dari dia, dari Encik Madiot. Kita tak boleh membelakangi dia. Sebab dia kebun di sini, nanti saya boleh masuk juga. Tidak dapat masuk lah kami orang. Kalau boleh masuk, boleh kami masuk. Macam tu. Sama juga dengan yang leader nanti. Kami pergi melawat dia ni, nanti yang pegawai ni akan satu tu, yang leader tu, dia akan visit, berbincang. Saya punya ladang macam ini, masalah dia macam ini, bincang. Kalau dia tak dapat jawab, dia bawa pergi office. Daripada office, dia hantar pergi Putrajaya. Tidak juga settle di Putrajaya, hantar lagi pergi HQ. Sana banyak dia punya pakar di dunia ni. Kita ada pakar yang pakar sawit. Dia akan bagi maklumat. Terangkah apa yang saya sebut? Macam itulah kita bercerita tu. Cuma dia sekarang ini tidak nampak sebab belum ada kertas. Kita just tunjuk cerita macam itulah. Jadi supaya kamu tidak terkejut.
kamu fikir datang sini mungkin ada benda yang apa nama tu, yang lain daripada MPOB. Benda yang industri sawit saja kita buat ini. Dari sawit tu, dari tanah belum buka, tanam, besar, buah, sampai umur 25 tahun, injek. Lepas injek, replanting lagi. Nah, panjang cerita. Itu begitulah dia. Di Malaysia ni dia challenge dengan Indonesia juga. Indonesia pun sudah banyak juga sawit. Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 1. Jadi isu-isu yang kamu ada tadi tu dia sudah rekod. Dari segi kualiti sawit, yang negeri mana yang paling kualiti? Malaysia kah Indonesia? Yang di Indonesia tu, company dari Malaysia juga tanam. Orang Malaysia juga tanam tu. Macam company besar tu, orang di Malaysia ni, Toke ni dia pergi Indon, dia buka sana, tanam lagi sana. Kita ingat memang orang Indonesia, bukan majoriti dia orang dari sini. Jadi kalau ikut kualiti dia dapat saya bagi jawapan mana yang kualiti. Dia tengok dengan buah tu dia. Kalau sana baru kita tahu. Tapi ada beza lah kalau Kalau tahu itu kualiti Malaysia atau murah, mungkin betul lah dia punya harga kurang di Malaysia kemungkinan. Okay, untuk kualiti sebenarnya, kalau kita nak bandingkan kualiti pun kita tak dapat nak tengok lah. Tapi kalau di Malaysia, MPOB dia ada standardnya. ya. Standard kilang dan refinery yang beli minyak pun dia ada standardnya. Sekiranya minyak yang diproses oleh kilang melepasi standard yang diminta oleh pihak refinery, pihak penapis minyak, kalau lebih dari spek, minyak tu akan ditolak. Maksudnya dari segi kualiti minyak di Malaysia memang kita dikawal Ya. untuk mengelakkan daripada minyak itu mesti berkualiti. Untuk di Indonesia kita pastilah Ya. kami akan nak buat. Tapi di Malaysia kita memang kontrol di segi kualiti minyak sawit kita. Okey. Untuk jawab yang pakcik tadi yang pasal harga ya. Okey. Kita semua tahu yang sekarang semua dah ada sijil MSPO dan masih yang lagi menunggu sijil, ada yang dah seborang. Okey. Di dalam MSPO kita ada borang aduan MSPO. Okey. Sekiranya kita ada masalah ataupun ada isu dengan pihak kilang ataupun pihak peniaga buah, kita ada puas hati segi harga kah, timbangan kah, kita boleh buat aduan di dalam MSPO. Aduan tu kita akan bawa pergi ke bahagian pelaksanaan dan pengawasan. Setidaknya akan turun ke kilang ataupun di rem untuk buat siasatan. Betul sih apa yang kita padah ya. Sekiranya kita madah kilang tu dia beri OER si setimpal dengan buah kita. Okey. Kita pasal kita buah kita bagus tapi kilang beri OER rendah. Buat aduan. And then sediakan semua bukti. Kita pun buat buah, gradingnya, pihak yang semua akan turun dan cek. Sekiranya betul apa yang dilapor oleh kita dan kilang yang salah, pihak kilang akan ambil tindakan. Jadi yang penting apa-apa isu yang kita hadapi, buat laporan. Boleh melalui pegawai yang di kawasan kita. Macam itu Jason. Okey, boleh jumpa Jason, adukan kepada dia, isi borang dalam SPO, borang aduan. Kita ikut saluran yang betul. Kalau kita just bercakap macam pakcik cakap tadi, kita masuk Facebook, benda tu betul tapi boleh menimbulkan lagi orang cakap apa, suasana yang lebih teruk. Okey, ikut saluran yang betul, isi borang aduan, lapor dengan SOB, kita akan terus siasat. Sekiranya betul benda tu yang dia buat tu salah, tindakan akan diambil. Okey, tujuannya untuk mengelakkan daripada benda tu berterusan dan memberi kesan dengan kebun lain. Okey. Dari segi harga. Okey. Dari segi harga kita memang bergantung kepada supply and demand. Okey, kalau banyak minyak kita keluar, banyak minyak kita orang beli, harga akan tinggi. Okey, kalau banyak minyak kita keluar tapi orang belinya sikit, harga akan jadi rendah. Okey. Kalau banyak orang beli tapi kita pula tak mampu nak keluar, pun akan jadi isu juga. Orang lain akan beralih ke negara lain.
Terus kan kita perlu balancekan pengeluaran dan pembelian daripada negara luar lah. Okey. Sebab ialah harga kini tu kita nangga 700, 800, 600. Sebab apa? Permintaan minyak kita sekarang memang tinggi. Dari India, dari China, dan dari Timur Tengah pun ada. Okey. So, untuk nak kekalkan harga sekarang ni, kita memang di pihak DOB dan pihak kementerian memang cakap apa, cuba sudah payahlah untuk kekalkan harga ya. Okey, kita mau macam dulu yang harga 200 300 sekarang angka 40%. Okey. Jangan 2-3 tahun saja dah turun. Nanti orang tanam baru Kita tak cuma sempat ambil. mau dapat maintainkan harga 500 pun dah okey lah. Berbaloi lah. Sebab dari dari segi solidaritas kan, kita tolong dari segi buka market juga. Kalau dulu dia India, China, Timur Tengah tu, sekarang office solidaritas ini bukan di, contoh ada di Malaysia saja, tidak. Dia ada di US, dia ada di Afrika, dia ada di Nigeria, dia ada di China, semua. Yang terbaru kita ada di Jepun tu. Jepun pun dia akan ambil lagi minyak sawit kita banyak. Macam itu. Kita bantu dia itu peringkat atas. Dia berlaya-laya dah. Sini siapa peranan sini siapa peranan, sini siapa peranan. Tapi dengan syarat kita punya sawit kualiti macam yang dia sebut tadi tu. Itulah dia, kita punya program ini menyahut cabaran tu. Sustainability tu. Itu orang putih suka. Dia sebut sustainability itu. dia semua segi dia mau tengok, dari segi alam sekitar, dari segi human being, manusia, dari segi profit, dia semua ada cek. Itulah cerita dia bukan satu saja. Okey, jadi kalau Asia ada hal dia pandai cakap bidayo. So ini baja campuran, okey? Baja campuran, maksudnya baja ni dua unsur yang kita beli tadi ya, Encik Doni beli baja dua unsur. NK, okey? NK ni natrium dengan apa nama? Potasium, okey? Jadi ini baja daun dan buah sahaja. Jadi akar tak ada, pi dia tak ada, okey? Fosforus tak ada. Jadi dua unsur, baja dua unsur. Boleh digunakan. Baja dia pokok pun sudah matang, okey? Cuma kalau ini untuk kita demo saja. Cuma kalau untuk sendiri kebun, sama ada kamu beli untuk sebatian, guna baja sebatian paling elok lah. Okey, dia sudah seimbang. Tapi baja satu unsur boleh digunakan bergantung dengan pokok. Kemahiran tuan-tuan, puan-puan melihat keadaan kebun sawit. Okey. Jadi kalau sebatian dia ada daun, akar dan buah seimbang. NPK. Okey, ini NK. Jadi kalau satu unsur, kalau tuan-tuan tengok pokok sawit ini kuning sahaja, so benda lain tak ada masalah. So beli baja urea sahaja, satu unsur. So kalau tengok daun dia gulung-gulung, oh urat tak bagus, beli yang ni, satu unsur juga. Rock phosphate guna tu saja. Kalau tengok banyak bintik-bintik oren, beli MOP saja, potasium satu unsur. Lagi bagus satu unsur dan sebatian daripada yang campur-campur. Maksud campur-campur macam ni ya. Contoh kalau kamu tengok yang merah ni, K ni. Okey. Yang ni N, yang ni yang untuk daun. Jadi benda ni kalau kamu jalan ataupun dalam beg baja tu, dia goyang macam ni. Jadi yang tinggal di bawah tu nanti yang merah. So maksudnya dia tidak seimbang. Apa yang satu pokok tu kena dapat, dia tidak seimbang dengan sampai belakang. Kadang-kadang sampai belakang merah saja. Betul kan? Okey. Jadi dia tak seimbang. Jadi untuk demo ataupun satu unsur boleh guna, bagus. Ini pun boleh guna tapi kena rajin gaul lah. Okey. Jadi menjawab soalan tadi saya dah dengar lah macam ketua kampung cakap kan. Masalah kita bertemu dengan promotor.
Okey. Ya. Masalah kita bertemu dengan promotor. Lupa. Tiap kali kita program memang baja yang adalah isu utama. Maksudnya kita tak nak rugi dalam pembelian dan melabur kepada kebun. Jadi yang paling penting saya selalu bagi ceramah, kena tahu apa tu NPK. Itu yang penting. Macam mana promotor cakap dengan kita pun, kita sudah ada ilmu. Kita tak boleh salahkan promotor. Dia pun meniaga. So kita pembeli. Okey, apa guna N? Apa guna P? Apa guna K? Di samping tuan-tuan tahu NPK tu, kena belajar juga dekat pokok sawit ni. Sebab tu tak ada guna belajar dekat balai, dekat dewan tu. Pergi kebun. Okay. Kalau kurang N, apa yang kita tahu? Macam mana daun dia? Bergolong. Macam ini bekas doktor ni. Kalau demam, bagi Panadol. Batuk, bagi ubat batuk. Dia tahu. Macam itulah. Sama sawit dengan manusia. Tapi dia tunjuk dengan kita, dia tak boleh cakap. Dia tunjuk dekat daun. Kalau dia kuning, contoh pokok di kita ni sihat, tapi dia warna kuning. Itu kurang N. Jadi kalau kita tak nak membazir duit, setakat 2-3 pokok, takkan kita nak ulang sekali lagi membaca, okey? So beli urea sahaja. So macam itulah. Kalau dia K, bintik-bintik oren banyak, itu kurang K. Jadi boleh beli satu unsur. Ataupun nak sekali lagi pun boleh. Kalau daun tu bergolong-golong-golong warna apa? Bergolong seperti jarum, lepas tu dia mau macam purple sikit. Tapi tak boleh tengok dengan jelas lah. Tapi yang paling jelas dia macam jarum. Dia pun lembek. Patah. Ya, itu fosfor, itu apa? Pakai roposfat. Okey. Itu baja P. Itu maksud P. Okey. Simpanlah di kebun kita, di pondok kalau kita lupa. N itu apa, P itu apa, K itu apa. Di tembok kita macam ni. Okey. Jadi promotor dia nak bagi tahu kita cara baja getah kah, baja lada kah, baja bunga kah, semua baja sama. NPK juga nama dia dalam tu. Cuma persen tu saja kita kena tahu. Okey? Kegunaan dia. Jadi kalau di kampung-kampung kebanyakan banyak ada orang baja padi. Gunalah baja padi tapi dia tinggi N, K kurang. So besok kita boleh beli baja MOP sahaja untuk top up dia. So kena pandai kita. Kalau baja air tu tak cakap dia tak bagus, tapi selalu juga orang guna di nursery kan untuk folia. Sebab apa-apa hal memang daun yang makan. Okey? Jadi tengoklah macam mana dia bagi tahu kalau yang macam baja air. Selalu spray dekat batang. Spray batang macam mana dia mau makan dia? Belum lagi hujan lagi naik. Hujan turun bawa air masuk terus. Okey ya? Itu untuk pengetahuan saja. Jadi kena ingatlah yang NPK tu. Nanti mungkin lama juga kita tak pergi dekat. Sebelum kita membaca, kita kena sediakan kita punya ni bahan-bahan untuk memasak ni. Okey? Jadi pekerja ataupun kita aku kena guna ni lah apron ni kalau sebaik-baiknya lah. Okey? Guna sarung tangan, kasut panjang untuk keselamatan diri. Di samping tuan-tuan pun sudah bersijil. So kalau macam Madiot mungkin dia dah tahu ni, yang lain pun sudah tahu. Jadi sediakan baja. Okey, berapa pokok kita di sini? Costing kena tahu juga kira-kira. Okey, 400 pokok. Setahun berapa pusingan kita nak buat? Kita punya planning lah. 3. Okey, 3 pusingan. 4 bulan sekali setahun. Okey. Katalah kita nak buat 3. Bermaksud 3, 6, 6, 6. Satu tahun, satu pokok paling kurang berapa? 8. Berapa kilo? Satu pokok kena makan. 7 kilo. Paling kurang lah. Okey, kita belajar lah. Okey. Satu pokok 7 kilo satu tahun. So dalam yang 3 kali tadi, tuan-tuan nak letak 2, 3, 2. 2, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 2. Terpulang. Okey. 2, 3, 3. 2, 3, 2. Terpulang tuan-tuan. Untuk kawasan macam ni,
yang 6 tahun ke atas, kita sudah tidak tabur di bulatan. Okey, kita ikut lorong. Okey, kita ikut lorong. Kalau 5 tahun ke bawah, baru masih gunakan bulatan. Okey, 6 tahun ke atas kita guna lorong. Jangan tabur dekat ni ya, dengan atas ni, sini ya. Jangan tabur atas ni ya. Atas dia ni. Kalau dekat ni nanti semua dekat atas ni. Dia tak turun. So dia tak Membajak, rugi. tepi ni lah. Macam nanti tepi ni. Tabur sampai mata kasar kita tak nampak pembajaran itu. Kalau jangan gumpul dia lah. Sebelah. So kalau macam ni dua ni makan ni tidak ni kan tadi satu ni satu pokok kan. So, sebelah. So nanti lorong tu dia sikit pun tak hal. Nanti dia dua-dua ni jumpa makan ni. Ya. Satu pergi sana lagi. Satu row lagi, satu sana ambil. Sebelah sini lagi. Kamu ikut dia saya. Ambil dia punya movie lama. Kacau ke? Cahaya. Tes. Coba atai je. Okey. Kita nanti berdiri macam ni. Sini. Silau. Silau. Bagi. Mana yang belum tu? Belum tik-tik sudah kan? Ada nanti kasih. Mana Ada dekat sana. Ini